Islam, semuanya diikim. Ini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz, Haji Osman. Terus dengarkan bicara kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda waktu ini bersiaran teman-teman dengan saya Faiz Haji Osman, dan insyaAllah setiap Selasa 9 malam kita akan bawakan rancangan bicara adab kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun untuk kita bicarakan menerusi kitab Bidayatul Hidayah. Dan insyaAllah kita sambung bicara adab kita kali ini. Semoga banyak perkongsian yang dapat kita ambil, dan minggu lepas kita dah belajar sama-sama kenapa penting untuk kita belajar pengajian adab ini. InsyaAllah kita nak bawakan temu bual kita bicara ilmu kita pada malam ini bersama dengan Ustaz dan pun berada dalam talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Jadi Faiz, apa khabar? Sihat Sihat Alhamdulillah. Ustaz jauh kali ini berada di tanah suci. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan ibadah Ustaz. InsyaAllah doakan kami juga di tanah air ni insyaAllah. Apapun Allah semoga dimudahkan segala urusan. Amin, amin insyaAllah. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi pengajian kita. Kalau minggu lalu kita dah bicarakan tentang adab nak masuk ke dalam tandas, sehingga ke detail itu Islam ajar kita bagaimana kita nak lakukan setiap aktiviti harian kita berlandaskan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Dan kali ini kita nak sambung lagi untuk pengajian kita menuju bicara adab. Dalam adab-adab berwuduk kita nak dengarkan. Ustaz, silakan pengajian kita Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang diberkati. Kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat beramal dengannya, dan kita mendapat kefahaman yang benar dalam setiap apa yang kita pelajari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilayka baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi ilmik aw qad kan nuqaddimu ilayka baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka ilma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifaq wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا أبدا وارزقنا كمال فتوح العارفين والفقه في الدارين مع كمال الإخلاص والصدق واليقين.
والعافية والغنى والنصر والحرز والنفع والانتفاع وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan DJ Faiz Haji Osman, hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar IKIM yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun kita berada di tempat yang berbeza, pada waktu yang juga berbeza. Kalau kita sedang mendengarkan live kita ni di waktu malam, saya lagi di waktu petang. Maka, namun kerana cintakan ilmu, kerana ingin berakhlak dengan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada dalam satu majlis yang baik, dan kita harapkan ia menjadi timbangan hasanah, menjadi timbangan kebaikan kita di jalan ketika mana berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada minggu ini kita akan menyambung lagi perbahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sebagaimana yang kita dah sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya menyusun supaya kita dapat beramal dan menjadikan keseluruhan kehidupan kita sebagai ketaatan kepada Allah. Bermula dengan adab tidurnya, bermula dengan adab bangun dari tidurnya, kemudian sambung dengan bagaimana seseorang itu nak masuk ke tandas agar ia melakukan semua perkara itu dan disedari bahawasanya semua perkara yang dirasakan rutin itu boleh menjadi pahala di sisi Allah. Bahkan semua yang kita lakukan tak mampu kita lakukan melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ni, macam mana seseorang kalau dia bangun daripada tidur, dia tengok matanya masih nampak, kakinya masih boleh bergerak, tangannya masih boleh merasa, ada deria rasa. Itu semua daripada izin Allah. Maka memanjatkan kesyukuran bermula pada pagi harinya satu perkara yang penting untuk kita lakukan. Maka pada pertemuan kali ini kita masuk di bahagian ataupun adab yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, berbicara dengan tajuknya adab-adab berwudu, ataupun dengan lebih mudah bahasa kita, mengambil air sembahyang. Mengambil air sembahyang ataupun dinamakan dengan wudu. Satu lagi isyarat memberitahu kita ataupun Al-Imamul Ghazali nak sampaikan kepada kita adalah ketika mana kita bangun, mulakan hari kita dengan mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dah sebutkan sebelum ni, orang bila dia bangun tidur ataupun ketika dia tidur, dia diikat dengan 3 ikatan yang kita dah sebut pada minggu yang lalu. Salah satunya bila berwuduk, maka terurai satu ikatan syaitan daripada diri. Ni nak buang sifat malas kita sebenarnya. Yang mula-mula sekali adalah dengan ikut aturan ketika bangun tu. Dengan wuduknya, dengan menyebut nama Allahnya, dengan salatnya. Itu menjadikan nanti kita jadi rajin. Jadi sebab kekuatan kita bukan hanya pada fizikal, tetapi pada mental dan juga kita sebut sebagai spiritual. Maka sekarang Al-Imamul Ghazali kata kita kena berwuduk untuk buka ikatan syaitan. Maka berwuduk ini ada sunnah-sunnahnya. Kerana wuduk ni dia ibadat khusus kan.
Tadi mungkin kita cerita sebelum ni bangun tidur. Okey, itu rutin. Orang yang dia tak buat sebagai ibadat pun dia tidur juga. Kemudian orang yang ketika mana dia ke bilik air, orang yang tak ikut sunnah pun masuk bilik air juga. Tapi sekarang bila kita cerita tentang ibadat wuduk, maka wuduk ini satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah secara khusus. Ada kelebihannya, bahkan dia menjadi syarat-syarat bagi ibadah-ibadah yang lain. Syarat sah sembahyang contohnya perlu kepada wuduk. Kalau tak ada wuduk, tak sah salat. Maka ada perkara-perkara yang perlu difahami di dalam ibadat ataupun dalam wuduk yang ingin disempurnakan. Maka kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bagi yang ada kitab di halaman berapa di Faiz? Kita 18 Ustaz. Di halaman 18. Baik. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau selesai daripada istinja. Daripada selesai istinja, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Ni bersugi. Bersugi. Jadi bersugi ni adalah sunnah. Ketika mana nak berwuduk, juga ketika mana sebelum solat. Jadi bahagian daripada sunnahnya wuduk bersugi. Sugi ni macam mana ni? Kita pula tanya nanti, sugi-sugi ni macam mana? Maka sugi ni, kita kalau di tanah air kita, dia macam kayu yang ada jual tu, kayu arak namanya. Kayu arak. Ni bukanlah, ni pen pada saya ni. Kayu arak yang digunakan untuk membersihkan bahagian mulut. Dan itu daripada sunnahnya baginda Nabi SAW. Ustaz, zaman sekarang ni kita pakai berus gigi. Adakah tercapai makna bersugi? Mesti ada orang tanya macam tu. Maka ulama sebutkan, orang yang dia bersugi dengan kayu sugi, dia mendapat akmalu sunnah. Akmalu sunnah. Akmalu sunnah ni apa? Sunnah yang sempurna. Maknanya dia bersugi dapat pahala bersugi dan kesempurnaan menggunakan alat yang sama. Kalau kita guna bersegi dapat sunnah tak? Dapat. Dipanggil aslus sunnah. Cuma bila kita nak lakukan, maksudnya apa? Jangan kita lupa untuk niat. Jadi bila kita bersugi, kalau kita pakai berus gigi, orang yang bukan Islam pun berus gigi juga. Habis itu apa yang membezakan kita? Niat. Jadi ketika mana kita nak bersugi, kita niat melakukan sunat-sunat dalam wuduk. Sunat-sunat wuduk. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita niatkan melakukan sunat-sunat wuduk, barulah kita mulakan bersugi. Mungkin nanti di belakang ada disebutkan macam mana kaedah bersugi tersebut. Tapi pertama sekali disebutkan, bila setelah kita istinja, maka jangan tinggalkan bersugi ataupun bersiwak. Apa faedahnya? Maka disebutkan, kerana bersiwak itu matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Bersiwak ataupun bersugi itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitan. Jadi bersugi itu punya kelebihan-kelebihan. Bahkan tujuan pertama untuk menghilangkan bau mulut. Untuk menghilangkan bau mulut. Tapi apa yang lebih besar disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Bila seseorang itu bersugi, maka yang pertama mulutnya bersih. Yang kedua, mendapat keredaan daripada Tuhannya. Jadi fadilatnya besar. Jangan tinggalkan bersugi. Bahkan ada sebuah kitab namanya Fawaidus Siwak, karangan Habib Sa'ad, seorang ulama di bumi Hadramaut yang telah meninggal. Beliau sebut antara faedah bersugi, orang yang tak tinggal bersugi ni,
adalah nanti ketika mana nak meninggal. Kita bila nak meninggal ni, DJ Faiz, nanti bibir kita selalu ataupun senang rasa dahaga. Dahaga air, lidah kita rasa kerah, berat, sakit dan sebagainya. Maka nak bercakap susah. Maka disebutkan antara faedah bersugi yang paling besar, ketika mana kita nak meninggal, mudah kita menyebut kalimah La ilaha illallah. Ini faedah yang sangat besar. Maka disebut oleh baginda Nabi SAW, siapa yang akhir kalimahnya La ilaha illallah, dakhalal jannah, akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat menyebut kalimah La ilaha illallah sebelum meninggal, maka ia jalan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengajian bersama dengan penulis kita adab, beliau sebutkan kepada saya, orang kalaulah dia Islam pun, maknanya walaupun dia tak dapat menyebut La ilaha illallah sebelum meninggal, maka dia akan dapat masuk syurga. Habis tu apa faedahnya? Hadis ini disebutkan oleh baginda Nabi. Maka disebutkan orang yang menyebutkan kalimah tersebut, maka dia akan masuk syurga tanpa hisab. Maka ini satu faedah yang sangat besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cuma apa yang jangan kita lupa, kita nak ambil note dekat sini, ketika mana kita mulakan bersugi, jangan lupa datangkan niat melaksanakan sunat wudu. Ini poin dia. Ataupun kalau kita sebelum mula baca Al-Quran, bersugi dulu. Kemudian disebutkan lagi, dan lagi di antara kelebihan siwak itu, salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwak. Sekali sembahyang dengan bersugi ataupun bersiwak adalah afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Ini fadilat besar. Tapi nanti akan ada persoalan. Ada orang tanya, lagi besar daripada fadilat sembahyang berjemaah. Jadi baik sembahyang berjemaah kan 27. Kata, kalau macam ni sembahyang, baik kita bersugi je lah. Bersugi dapat 70. Kat rumah pun tak apalah sembahyang. Macam mana tentang persoalan tersebut, insya-Allah kita akan sambung lagi selepas rehat. InsyaAllah. Kepada anda boleh terus menonton rancangan Bicara Adab kita menerusi Facebook dan juga YouTube. Jangan ke mana-mana, Adab Berwuduk kita nak sambung lagi selepas ini. Terus bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wari-wari set Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa. Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital, iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula, anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Balik Pulau, Pulau Pinang 102.7 FM.
Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara adab kita, adab berwuduk. Kita baru sahaja masuk ke adab berwuduk ini dalam bab adab melaksanakan ketaatan, dan insyaAllah kita nak sambung lagi, kita masih lagi tentang kelebihan bersiwak ini insyaAllah. Jangan ke mana-mana, boleh terus menonton di Facebook Live IKIM FM, di YouTube channel kami IKIM, dan pastinya menerusi Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita nak terus sambung Ustaz pengajian kita ni untuk bicara adab kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada DJ Faiz Haji Osman hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Maka tadi kita dah sebutkan ketika mana kita nak bersugi ataupun bersiwak, ketika sebelum kita berwuduk, maka datangkan niat di dalam hati kita melaksanakan sunat-sunat wuduk. Dan juga datangkan niat untuk buang bau mulut yang ada pada kita. Datangkan niat juga untuk mencari keredaan Allah. Perbuatan ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bila nak bagi tahu anak-anak kita pun tarbiyahnya macam tu. Membersihkan mulut ini perkara yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dia tidak menyakiti jiran, orang yang berada di sebelah kita dan sebagainya. Bahkan perbuatan bersugi ini mendatangkan kemarahan syaitan. Sebab apa? Sebab itu tanda kita menyukai kebersihan. Bahkan kemudian disebutkan lagi kelebihan bersugi ini sampai disebutkan kalau seseorang itu sembahyangnya itu lebih baik daripada 70 rakaat sembahyang ataupun 70 sembahyang tanpa siwak. Dalam riwayat yang lain juga ada menyebutkan 2 rakaat dengan bersugi menyamai 70 rakaat. Cuma disebutkan oleh para ulama ni yang kita sebutkan. Hadis ini bukanlah nak menunjukkan bahawasanya kelebihan sembahyang dengan siwak itu lebih afdal daripada orang yang sembahyang berjemaah. Sebab kata, sembahyang jemaah 27 je. Kalau dulu masa pengajian bersama dengan Said Ali bin Muhammad bin Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau sebutkan ada beza tak $27 dengan RM70? Untuk perumpamaan. Jadi memang beza lah. Tetap walaupun nombornya kurang, nilainya tinggi. Jadi kita bukan pilih salah satu sekarang ni. Kita bukannya kena memilih salah satu, tapi kita boleh mendapatkan kedua-dua. Maka kenapa tak ambil dua-dua? Kalau dalam iklan dia selalu orang sebut, kenapa pilih satu kalau boleh dua-dua kan? Betul Ustaz. Jadi ambil dua-dua. Bersugi sambil sembahyang jemaah. Ambil kedua-dua. Baik. Maka disebutkan lagi dan diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki fi kulli salat." Jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Maka di sini disebutkan tentang betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita dan nak pesan pada kita jangan ambil ringan tentang perkara yang kita anggap kecil. Kadang-kadang sunat-sunat yang kita rasa kecil inilah menjadi sebab kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dan sabda baginda lagi, umirtu bisiwaki hatta khashitu an yaktuba alayya. Artinya aku selalu diperintahkan bersiwak, yakni Allah Subhanahu wa taala selalu memerintahkan aku bersiwak, sehingga aku bimbang siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Maka disebutkan di sini tentang kita perlu mengambil berat perkara yang berkaitan dengan suci. Cuma sebelum kita terlupa, perkara ini kita sebutkan
berkaitan dengan adab-adab berwuduk. Kenapa kita nak sempurnakan wuduk kita? Dia kita nak dapat sesuatu tu, ataupun kita nak rasa apa yang kita belajar ni besar bila kita tahu faedahnya, bila kita tahu natijahnya, bila kita tahu hasil daripada pembelajaran kita. Maka para guru kita menyebutkan di dalam pengajian, antara jalan untuk mendapat khusyuknya dalam sembahyang. Kadang-kadang kita kan dalam sembahyang kita ni macam-macam. Fikirlah urusan kerja, fikir urusan di rumah, fikir semua di dalam solat. Maka para ulama sebut bagaimana jalan untuk mendapat khusyuk di dalam solat adalah bermula dari wuduk yang sempurna. Jadi wuduk ni perkara besar. Dengan kesan wuduk, ia boleh menjadi sebab kepada kekhusyukan di dalam solat seseorang. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Persoalan, kalau dekat sini kan ada dibahaskan ataupun kita sebutkan bila kita nak berwuduk, maka sekarang ni kita bersugi dulu. Disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, kita bersugi. Cuma ada persoalan, macam mana kalau orang dah mula kan, ataupun dia dah basuh tapak tangan dulu. Kan sunat juga ni. Sunat kan basuh tapak tangan ataupun basuh pergelangan tangan sebelum Pergelangan saya. Maka di situ timbul persoalan. Macam mana kalau orang tu dia bersugi selepas dia membasuh tangannya. Basuh tangan niat nak buat nak laksanakan sunat wuduk. Kemudian baru dia bersugi. Kalau ikut apa yang Imam Ghazali sebut, dia bersugi dulu. Kemudian baru dia basuh kedua tangannya, pergelangan tangannya. Maka Al-Imam Ibnu Salah, Ibnu Naqib dan Ibnu Hajar serta Al-Imam Syirbini menyebutkan walaupun macam tu dia tetap dapat sunat. Dia tetap mendapat sunat. Jadi dapat sunat juga. Kemudian disebutkan lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Disebutkan kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat. Sekarang dia cerita pula, tengok bagaimana Al-Imam Al-Ghazali susun supaya kita dapat melaksanakan ibadat itu dengan sempurna. Susun ajar kita ni macam kita ada depan Imam Ghazali. Ajar sesuatu, lepas tu buat ni, lepas tu buat ni, lepas tu buat ni. Ini sifat seorang guru murabbi. Seorang guru murabbi. Buat seperti mana, ajar seperti mana untuk diri sendiri. Kita ni kadang-kadang mengajar. Janji cukup lah. Dah cukup time, okey, tutup pengajian. Atau dah cukup time, keluar kelas. Al-Imam Al-Ghazali tidak sedemikian ahwal keadaannya. Maka disebutkan, kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi, supaya engkau tidak terkena percikan air. Jadi barulah kita duduk. Duduk ni sama ada kita duduk di kerusi. Kalau kita pergi ke Mekah kan, kita pergi ke Mekah, tempat-tempat wuduknya semua ada kerusi di masjid-masjid. Dan inilah dia peranan orang yang kita sebut dia sebagai arkitek contohnya. Orang yang jadi arkitek, macam kita sebut, kita tak perlu menjadikan semua orang sebagai ustaz. Tetapi semua orang mengambil posisinya menjadi Muslim yang berkhidmat untuk agama. Jadi kalau arkitek contohnya, dia nak bina masjid. Jadi dia kena fikir bagaimana orang bila mana berwuduk dapat melaksanakan sunnah. Jadi kalau kita di Yaman, saya ingat lagi di Madrasah Habib Umar bin Hafiz, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Jadi tempat wuduk tu, kepala paip ni DJ Faiz, semuanya menghadap kiblat.
Maksudnya bila kita duduk dekat tempat wuduk, nak ambil wuduk, automatik kita dah menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kemudian ada kerusi, kita boleh duduk. Dekat sinilah kita belajar bagaimana orang yang dia kerja kontraktor, kerja arkitek, juga berkhidmat untuk agama. Bayangkan kalau dia buat macam tu dengan niat supaya orang boleh hidupkan sunnah baginda Nabi, maka semua orang yang berwuduk ikut sunnah dia dapat pahala. Ini namanya tijaratan lan tabur. Ni kalau kita doa masa tawaf ni, masa tawaf ni kita doa kepada Allah, jadikan haji kami mabrur, sa'i kami disyukuri. Bahkan jadikan pula haji kami, perniagaan kami yang tak ada rugi-rugi. Perniagaan yang tak ada rugi ni dengan Allah Ta'ala saja. Niaga dengan orang lain mesti ada untung rugi. Maka ni kita buat. Maka Al-Imam Al-Ghazali pesan duduk. Ni kalau kita mampu. Maknanya kita pergi tempat-tempat yang di luar negara biasanya memang perkara ini diterapkan, dipraktikkan. Dalam keadaan duduk dan menghadap ke arah kiblat. Kemudian duduk tinggi sikit. Jadi di sini memang dia buat longkang air tu di dalam sikit dan kerusinya tinggi. Jadi air tu tak terpercik. Supaya engkau tidak terkena percikan air. Dan baca olehmu ketika itu doa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Maka di sini kita dapat juga satu lagi faedah. Apa faedah ni? Sebaiknya kita mengambil wuduk ataupun kita siapkan tempat wuduk di luar daripada bilik air. Bilik air ataupun kita sebut tandas. Tandas. Sebab apa? Sebab untuk kita berzikir. Kalau kita dalam tempat qada hajat, tandas, maka kalau nak zikir kena dalam hati. Tak boleh disebutkan lafaz nama Allah ketika dalam bilik air. Maka dekat sini diajarkan kita lagi, sebaiknya kita buat bilik air ataupun tempat wuduk, buat satu pair dekat luar rumah kita ke. Allah Ustaz, macam mana Ustaz? Kita punya rumah apa adanya. Apa adanya lah kalau macam tu. Tapi kalau boleh, maka itu baik. Maka ada setengah rumah-rumah di kampung, bilik mandi dengan tandas beza. Kan? Dulu-dulu rumah bilik mandi lain, tandas lain. Itu antara faedahnya. Jadi, kita mulakan dengan zikir. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun. Maka apa maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Maka para ulama sebut, kita mulakan, kan kita sebut tadi, kekhusyukan dalam solat bermula dari kesempurnaan wudu. Kenapa? Kerana bila kita mulakan dengan ni, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi an yahdurun, maka perkara ini apa disebutkan? Bagi mengelak gangguan syaitan. Itu faedah dia. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ini juga ubat bagi kita mengelakkan berlakunya was-was pada diri kita. Was-was ni daripada syaitan. Kita kena tahu perkara yang kita sebut was-was ini daripada syaitan. Kemudian disebutkan lagi kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkannya ke dalam bejana. Bejana ni bekas. Dan baca olehmu doa Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udhu bika minasyu'mi wal halakah. Jadi setelah kita duduk
basuh kedua tangan kita sebelum masukkan dalam bejana. Sebab apa? Takut tangan kita kotor. Kan kita baru bangun tidur ni. Kita baru bangun tidur. Jadi dah tentulah kita kena bersihkan dulu. Sebab tak tahu di mana tangan kita semasa tidur. Kita ni bukannya tahu masa tidur macam-macam kita buat. Lepas tu bila isteri kita bagi tahu, anak kita bagi tahu, kita kata, ya ke? Tak, kita menafikan. Kita pun tak sedar. Kita cuba menafikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sambil itu ataupun bila kita sebut tadi, kita baca Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin tadi kan. Juga sebelum tu ada Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mulakan dengan Bismillah. Mula dengan Bismillah. Apa-apa amalan disebutkan kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Dalam riwayat fahuwa abtar. Mafhumnya Nabi bagi tahu satu perkara yang baik pada pandangan syarak, pada pandangan agama, yang kita tak mulakan dengan bismillah, maka keberkatannya akan berkurang. Jadi kalau kita susun atur tu memang sangat cantik. Lepas kita istinja kan, kita buat ni, kita duduk, kita menghadap kiblat, kita mulakan dengan bismillah, kemudian kita basuh tangan kita. Orang yang dia dapat melakukan semua yang dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam hidupnya ini satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia menjadi Muslim yang baik. Amin. Tanpa disedari nanti bila kita buat betul-betul ni ikut aturan, memang kita nak amalkan, maka pelan-pelan nanti dibersihkan jiwa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit-penyakit hati kita Allah yang bersihkan. Kerana apa? Kerana kejujuran kita dalam melaksanakan perkara-perkara yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, macam mana kalau orang dia terlupa baca bismillah? Kan kalau makan, kita belajar dulu dalam kitab adab, kalau kita dah habis makan pun kita dianjurkan untuk baca bismillah lagi. Kita sebut bismillahi awalahu wa akhirahu. Tapi kalau kita membaca ataupun kalau kita berwuduk macam mana pula? Maka disebutkan di dalam Maraqil Ubudiyah, yang penting ataupun yang paling tepat adalah di awal ni kita baca bismillah. Tapi kalau kita terlupa mengucapkan bismillah di awal, maka kita baca dekat tengah. Tapi kalau dekat tengah pun kita terlupa, dah habis dah wuduk, dah selesai basuh kaki semua dah, baru teringat, ya Allah tadi tak baca bismillah. Maka adakah dianjurkan? Maka kata Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala, tidak lagi sunnah untuk kita baca bismillah pada waktu tersebut. Maka beliau sebut apa? Fa'in faraghta fala ta'ti biha li fauti mahalliha. Kalau dah selesai wuduk, maka tak payah lagi buat. Kerana apa? Kerana sudah terluput tempatnya. Telah terluput tempatnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkat, yakni menghilangkan hadas, atau berniat istibahatus salah, artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membuat supaya wudukmu. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi dengan kita mulakan dah bagaimana cara berwuduk yang dianjurkan. InsyaAllah kita nak kembali selepas ini untuk adab-adab berwuduk dalam bicara adab kita. Kembali seketika nanti dalam bicara adab di IKIM Inspirasi Info Ria Islam. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Info Ria Islam, semuanya di IKIM.
Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Dua. Kejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terus bersama dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk bicara adab. Terima kasih atas perhatian anda yang baru saja ikuti kami. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih semuanya dapat mengikuti pengajian bicara adab kita, dan kita nak sambung lagi. Kita baru nak masuk untuk adab berwuduk kita. Tadi kita mulakan dengan bersiwak dan sebagainya. InsyaAllah kita nak sambung lagi pengajian adab-adab berwuduk menerusi bicara adab dalam kitab Bidayatul Hidayah. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada DJ Faiz Haji Osman, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita kembali kepada perbahasan kita. Maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, perkara yang pertama perlu kita lakukan adalah berniat untuk mengangkat hadas. Maksud hadas ni hadas kecil. Hadas kecil diangkat dengan berwuduk. Tapi kalau hadas besar itu mewajibkan mandi. Ini dalam perbahasan kitab fiqh. Al-Imam Al-Ghazali bawa juga perbahasan fiqh di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tetapi tidak secara detail ataupun secara mendalam. Tapi poin yang penting untuk dibawakan di sini adalah dengan mulakan wuduk kita dengan berniat. Itu syarat ataupun rukun wuduk lah. Yang pertama adalah niat. Jadi di mana kita berniat? Ketika mana mula air sampai ke juzuk bahagian muka. Jadi ketika kita ambil air, kita pun niat. Bila air sampai ke sini, kita pun niat. Sampai je mula tu, kita pun niat. Sahaja aku mengambil wudu kerana Allah Ta'ala, sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Jadi timbul nanti persoalan apa dia? Tadi tu kita dah niat dah bukan kumur, tadi basuh tangan, bersugi. Sebab tu kita kata tadi, ketika kita bersugi, ketika kita membasuh pergelangan tangan, kita niatkan melakukan sunat-sunat wudu, barulah diberikan pahala. Kemudian bila kita nak basuh muka, maka barulah kita niat. Sebab apa? Niat wudu itu terhasil apabila sampainya air ke anggota wudu yang pertama, iaitu muka. Kemudian disebutkan, hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka. Kerana berterusan niat tu sampailah kita basuh muka. Sebab itu kita lakukan muqaddimah wuduk supaya nak hadirkan hati kita ni. Sebagaimana semayang kita buat qabliyah, supaya kita dapat khusyuk nanti masa semayang fardu. Maka dalam wuduk pun sebelum kita nak niat tu dan kita hadirkan hati kita, maka kita buat sunat-sunatnya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahduruna. Ni perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Nak buang syaitan, nak halau syaitan daripada ganggu kita nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya cara-cara ni dah diajarkan oleh Imam Ghazali. Kan kadang-kadang kita pergi pengajian, ada orang tanya, Ustaz, macam mana saya nak buang gangguan syaitan
Masa saya nak ibadah ni ada je syaitan datang. Sebenarnya daripada wuduk yang sempurna. Itu salah satu jalannya. Bahkan kita kena ingat, wuduk ini bukan hanya sebab nak sembahyang. Bahkan dianjurkan dalam kehidupan seharian kita untuk kita sentiasa dalam keadaan berwuduk. Kerana orang yang berwuduk dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nak tidur pun sunatnya berwuduk dulu. Kan kita dah baca dalam kitab adab sebelum ni, benda pertama dilakukan bila orang nak tidur adalah berwuduk. Sebab apa? Nak dapat pemeliharaan daripada Allah. Kemudian apa kata Al-Imam Al-Ghazali? Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah. Ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali. Jadi sekarang ni kita kena faham. Tadi disebutkan tentang niat. Maksudnya hadirkan niat untuk mengangkat hadas. Sampai bila? Sampai basuh muka. Kita belum basuh muka lagi. Tadi kita mungkin faham, ambil air untuk basuh muka tu belum. Tapi sebenarnya niat untuk berwuduk itu sudah kita hadirkan. Dan berterusan sampai nanti air kena ke muka. Itu maksudnya. Jadi sebelum tu kita buat dulu sunat-sunatnya. Apa dia? Ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya. Yakni dengan air tersebut 3 kali. Dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut sehingga sampai ke hujung halqum, yakni bahagian atas kerongkong. Kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan berkumur-kumur. Kalau kita puasa, dipanggil dalam kitab bab puasa, jangan kita mubalaghah. Mubalaghah ni melampau-lampau. Sebab apa? Kalau kita mubalaghah, boleh menyebabkan nanti air itu masuk ke dalam kita punya kerongkong. Dan bila kita telan, batal. Kerana kita mubalaghah. Cuma nanti akan ada perbahasannya. Mubalaghah yang mana yang dikatakan batal, yang mana tidak. Itu nanti dibahaskan di dalam bab puasa. Tapi kita nak ambil poin di sini. Ambil air dan berkumur 3 kali. Jadi kita ambil air itu. Ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah. Kita panggil ni kaedah istinsyaq dan istinthar. Berkumur dan masukkan air dalam hidung. Kaedah pertama, kita ambil air itu kumur 3 kali. Yang lebih baik kita ambil satu cedok air itu, kita masukkan ke dalam mulut dan juga hidung sekali. Masuk air untuk kumur, lebih tu masukkan dalam hidung dan kita buang. Itu cara paling baik. Tapi tak apalah. Yang pertama ni mula-mula kita nak bincang, berkumur dulu. Kita ambil dulu berkumur-kumur. Bahkan disebutkan apa faedahnya berkumur-kumur sebelum kita berwuduk. Apatah lagi orang yang berkumur ataupun orang yang berwuduk nak sembahyang. Pertamanya, ditakuti ada lebihan-lebihan makanan dalam mulutnya. Maka nanti nak solat. Ni yang kata mengganggu khusyuk ni. Tengah semayang tu, rasa black pepper tadi, contoh. Sedap Ustaz. Rasa lagi black pepper tu. Jadi memang takkan khusyuk lah. Belum lagi ditelan dan sebagainya. Jadi kumur dulu. Jangan ada gangguan lain hatta daripada mulut kita. Ni gangguan syaitan ni bukan sahaja fikir macam-macam. Kadang-kadang datanglah terasa ni lah, terasa tu lah. Rasa macam ada ayam melekat dekat antara gigi, macam-macam. Kan? Jadi kita berkumur-kumur. Hingga ke hujung tenggorokan. Kita sebut lagi tadi apa? Kecuali orang yang sedang berpuasa. Berkumur dengan lembut supaya tak membatalkan puasa. Kemudian kita baca apa? Dan baca olehmu ketika itu. Allahumma inni ala tilawati kitabika wa kasarati zikri lak wa thabbitni bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah.
Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab-kitab-Mu. Ni niat yang kita datangkan. Tengok Al-Imam Al-Ghazali ajar kepada kita. Sebab itu nanti kalau ada kesempatan kita tunjukkan penulis kita adab Habib Muhammad Amin bin Idrus, beliau buat satu buku poket. Buku poket adab-adab wuduk dan salat. Apa doa-doa semua ada dalam tu. Tujuannya apa? Supaya orang mengambil berat tentang ibadah yang dipandang, bahkan ibadah yang paling besar di sisi Allah. Itulah dia ibadah salat. Kenapa? Kerana ni kita di bulan Rejab pula. Bagaimana kefarduan salat itu Allah berikan langsung kepada Nabi tanpa perantaraan. Maksudnya sembahyang ni satu benda yang besar. Jadi orang yang bila menganggap sembahyang satu perkara yang besar, dia akan jaga sungguh-sungguh. Ini ingatan untuk kita semua. Yang selalu lalai leka ni semua kita lah. Kita tak perlulah tuding kepada sesiapa. Tapi memang kita lah yang lalai, kita lah yang kurang, kita lah yang selalu alpa, kita lah yang selalu tak khusyuk tu kita. Bukan orang lain. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dia, apa yang kita doa ketika kita nak kumur tu? Ya Allah, permudahkan aku untuk membaca kitab-kitab-Mu. Biar dengan lisan kita ni, bila kita berwuduk, kita bersihkan mulut kita mudah baca Al-Quran. Dan untuk memperbanyakkan zikir kepadamu, janganlah mulut kita ni cakap benda yang tak elok. Dan kukuhkanlah aku dengan perkataan yang kukuh, yakni la ilaha illallah, di dunia dan di akhirat. Maksudnya jadikanlah hidup dan matiku dalam keadaan beriman. Tengok masa kita berkumur pun kita dah doa dah, ya Allah, biarlah mulut ni cakap yang baik, biarlah mulut ni nanti dapat sebut la ilaha illallah, biarlah mulut ini nanti jadi saksi banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalam dhabit pengajian saya dulu ni, disebutkan antara rahsia berkumur-kumur. Apa faedahnya kita berkumur? Maka bila kita berkumur melakukan sunat-sunat dalam wuduk, maka supaya hilang rasa malas dari berzikir dan mengingati Allah. Maksudnya bila kita selalu berkumur dalam wuduk kita, ia akan membantu kita daripada kita malas untuk berzikir. Kita tak nak zikir ni sebabnya malas je. Zikir ni bukannya ada apa-apa, nak kena bangun ke, nak kena, kan kadang-kadang bangun malas, duduk malas, nak baring je. Baring pun boleh zikir. Saya. Jadi ini perkara yang kita kena ambil perhatian. Bahkan di dalam kitab Al-Azkar Al-Imam Nawawi ditambah lagi doanya. Apa dia? Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kan kita kumur ni macam ni. Kan kita kumur ni ambil air masuk dalam mulut kan. Maka disebutkan dia apa antara doa bila kita kumur masukkan air, ya Allah, berikan aku minum daripada kolamnya Nabi-Mu. Ni kita punya tafaul ni, kita punya harapan, kita punya niat yang kita hadirkan ketika mana kita melakukan ibadah. Ada doa lain lagi sebut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukri. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatimu dan mensyukurimu. Sebab apa? Yang boleh bantu kita Allah Ta'ala, yang ingatkan kita tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebutkan lagi apa? Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau masukkan ke dalam hidungmu. Ini jalan yang kedua. Jadi kita sebut jalan yang pertama kumur, kemudian basuh hidung. Ada jalan yang kedua, ambil satu cebokan air untuk mulut dan hidung. Ambil cebokan kedua, mulut dan hidung. Ambil cebokan ketiga, mulut dan hidung. Maka hendaklah engkau beristinsyak. Istinsyak ni apa? Masukkan air dalam hidung, bersihkan, masuk, sedut, kemudian buang dengan tangan kiri, tolak ni 3 kali
dan membaca olehmu akan doa Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin ya Allah, ciumkanlah akan hidungku ini akan bau wangi syurga sedangkan engkau ridha kepadaku, atau sedangkan engkau ridha daripadaku. Jadi ini yang kita fahami. Bila kita baca pelan-pelan satu-satu, kita akan lihat kalau orang berwuduk dalam keadaan hadir dirinya macam ni, maka tak hairanlah orang yang ambil wuduk masanya lama. Kita ni masuk tuk dah keluar lah. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kita tu. Maka sebab itulah kita sebut Imam Ghazali nak ajar kita. Dia bukan nak ajar orang lain. Dan kalau kita baca macam ni, dia memang bukan untuk menjadikan kita orang yang semata-mata ilmiah, tetapi orang yang beramal dengan apa yang dipelajarinya. Tengok. Dan ketika engkau menghembuskan air daripada hidungmu, hendaklah engkau membaca Allahumma inni a'udzu bika min rawaihin nari wa su'id dar. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada bau busuk api neraka dan daripada kejahatan tempat kediamanku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka disebutkan, inilah faedah untuk kenapa kita menggunakan ataupun melakukan sunat-sunat wudu. Apa tujuannya? Maka kita sebut tadi, bila kita ambil air, kadang-kadang kita tak tahu keadaan air tu. Mungkin sahaja air itu dah berubah baunya dan sebagainya. Maka kita dianjurkan dulu untuk berkumur-kumur rasa air tu. Kita dianjurkan untuk mengambil air tersebut dan masukkan ke dalam hidung untuk bau sebelum kita mulakan mengambil pada anggota yang wajib. Kalaulah kita dah teruskan anggota yang wajib, maka kita tak dapat untuk memastikan air yang kita gunakan untuk berwuduk tersebut. Kemudian ada tambahan dalam kitab menyebutkan ketika mana kita masukkan air dalam hidung, maka dianjurkan kita bersihkan bahagian dalam hidung kita menggunakan jari kelingking sebelah kiri. Jari kelingking yang ni lah kan, yang kecil ni. Jadi kita masuk air dalam hidung, kemudian kita bersihkan. Sebab apa tujuannya? Nak bersihkan lah. Nak bersihkan. Maka disebutkan dalam Maraqin Ubudiyah, wa adha bi khinsiri yadikal yusra. Tu bersihkan kotoran tu dengan khinsir yang kiri. Jari kelingking sebelah kiri. Kalau ada tai-tai hidung tu, maka dikeluarkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah nanti pada pertemuan akan datang kita akan sambung lagi, panjang lagi, tapi kita dah cerita pada pertemuan hari ini dulu sunat-sunat sebelum masuk ke dalam rukun wuduk yang pertama, basuh muka. Jadi nanti kalau kita hitung-hitung, dia Baiz, dalam kitab Takbiratus Sadidah sebut ketika kita ambil wuduk ada 200 sunat. Bayangkan banyak aturannya. Dalam kita berwuduk saja dah ada 200 sunat yang perlu kita jaga. Banyak mana nak ingat semua. Ia memang tak diingati, tetapi ia diamalkan. Bila kita amal, maka tanpa kita sedari 200 sunat-sunat tersebut telah kita lakukan. Dapat buat saya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jazakallah khair Ustaz untuk perkongsian kita kali ini dalam bicara adab tentang adab-adab berwuduk. Nak cerita macam Ustaz sebutkan tadi, ada banyak sangat sunat untuk kita jaga, 200, dan insyaAllah kita belum masuk lagi insyaAllah dalam bab rukunnya tu. InsyaAllah kita nak kembali nanti minggu hadapan. Pertemuan kita hari dan waktu yang sama setiap Selasa 9 malam untuk bicara adab kita Ustaz. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Yang penting terima kasih juga sahabat-sahabat kita yang terus mengikuti bicara adab ini.
kongsikan ilmu ini kepada sahabat kita yang lain agar ramai beroleh perkongsian manfaat dan dapat menjadi jariah yang berpanjangan juga untuk kita. Semoga dapat kita beramal dengan apa pun yang telah pun kita pelajari, insya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Semoga dipermudahkan dan Ustaz diberikan kesihatan yang baik, dapat bersama-sama dengan kita lagi minggu hadapan Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pastikan terus setia bersama kami Bicara Adab kembali semula minggu hadapan dan dengarkan nanti ulangannya pada hari Sabtu jam 10 malam di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semua